Maka negara Islam bagi setiap orang yang menghayati Islam sebagai akidah dan syariat, juga bagi setiap orang yang rela dan patuh menerima syariat Islam menjadi undang-undang negara, walaupun dia sendiri bukan seorang penganut agama Islam. Maka negara Islam itu tertegak di dalam sebuah negara yang walaupun di dalamnya terdiri di kalangan rakyat yang berbilang agama. Sebagaimana negara Islam Madinah yang didirikan oleh Nabi SAW, bukannya semua di kalangan rakyat dan penduduk Madinah itu Muslim, tapi di sana juga ada mereka yang bukan Islam, yang terdiri di kalangan Yahudi, terdiri di kalangan musyrikin, dan mereka yang beragama dengan agama lain. Tetapi apabila mereka berada dalam sebuah negara Islam yang tertegak di atas dasar akidah, yang terlaksana di dalamnya hukum dan syariat Allah, mereka itu yakni yang bukan Islam bersedia menerima dan patuh segala apa yang terdapat di dalam pemerintahan negara. Mereka patuh sebagaimana golongan Yahudi yang telah mematrai piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi SAW. Mereka bersedia untuk berada di bawah pemerintahan Islam, tidak menentang kerajaan Islam yang memerintah. Maka mereka itu juga di antara mereka-mereka yang berada di bawah pemerintahan Islam. Seperti halnya penganut berbagai agama lain, hidup aman damai di bawah lindungan pemerintahan Islam berabad-abad lamanya. Mana Islam akan menjaga kelompok dan golongan ini, walaupun mereka itu golongan minoriti, tidak akan sama sekali didiskriminasikan. Apabila Islam tertegak, mereka berada di bawah kedaulatan negara Islam, hak mereka akan terpelihara. Negeri Kelantan Darul Naim telah berapa lama kita memerintah, bahkan disebut jika mana berlakunya peristiwa 13 Mei 1969, negeri Kelantan yang pada masa itu berada di bawah pemerintahan parti Islam, tidak ada kekecohan yang berlaku di bumi Kelantan di antara masyarakat Melayu dan juga dengan orang Cina di bumi Kelantan. Kenapa? Karena mereka memahami Islam. Mereka memahami Islam, mereka hayati Islam, dan Islam terlaksana di dalam pemerintahan negeri mereka. Begitulah jika Islam tertegak dalam negara, orang bukan Islam tidak perlu bimbang. Mereka punya hak mereka berlaku di dalam Islam. Bagaimana seorang Yahudi telah membawa satu kes mahkamah berkenaan dengan baju besi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali di kalangan pemerintah, orang yang ada kuasa, dibawa kes ke mahkamah oleh seorang Yahudi. Bagaimana tertegaknya keadilan Islam. Sayyidina Ali tidak boleh mempertahankan baju besinya kerana tidak boleh membawa bukti dan saksi. Menang si Yahudi di dalam mahkamah dalam sebuah negara Islam yang didakwa pula, yang mendakwanya pula ialah pemimpin negara, pemimpin umat Islam. Mana ada negara-negara yang bukan Islam yang berlaku hal yang demikian. Sebab tu kita ingatkan kepada mereka, jangan bimbang, jangan takut. Bahkan negeri Kelantan kita buta. Mereka yang menganut agama selain daripada agama Islam bebas untuk beramal dengan agama mereka. Siam, Buddha boleh beramal dengan agama mereka. Patung,
Buddha hak duk tidur tu lena situ lah, sampai kelala tak bangkit-bangkit, tak ada siapa nak pergi roboh. Ada hak duduk tu hak lena situ lah. Tak ada siapa nak pergi roboh, tak ada siapa nak pergi kacau. Ada. Tiba hari ni mereka nak menuntut, diberi betis, diberi betis, dia nak paha, dah beri betis nak paha tak padang, cubalah try test tengok. Cubalah try test tengok. Orang Melayu ni santun, orang Melayu ni tertib. Nak berlaku depan orang pun dibengkokkan lutut, disuruh tangan minta lalu. Nak lalu belakang orang pun diminta izin lalu belakang. Tapi santun dan tertib ini ada tikanya, bukan di semua waktu. Bukan di semua waktu. Nak tengok makna katanya kesabaran, batas kesabaran. Batas kesabaran yang diajar oleh Islam kepada kami, silakan. Silakan. Itu dia. Melampau mereka, bukan semua. Tapi terdapat di kalangan mereka itu golongan yang melampau. Sebab itu disebut jangan kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Disebabkan golongan-golongan pelampau ini. Maka kata musannif rahimahullahu ta'ala, seperti halnya penganut berbagai agama lain hidup aman damai di bawah perlindungan pemerintahan Islam berabad-abad lamanya. Manakala negara yang di dalamnya syariat Allah tidak didaulatkan dan ajaran Islam tidak disanjung tinggi dan dipatuhi, maka negara itu adalah sebuah negara harbi bagi tiap muslim dan juga bagi orang zimmi dan muahad. Di si muslim wajib memusuhinya walau negara itu menjadi tempat kelahirannya, dan walaupun di dalam negara itu ramai kaum keluarganya dan sahabat handainya juga harta benda dan keperluan hidupnya. Demikianlah halnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerangi negara Mekah. Walaupun Mekah itu tempat kelahiran baginda, walau Mekah itu ramai di kalangan sanak saudara baginda, tetapi disebabkan Mekah tidak tertegak di dalamnya akidah Islamiyah, tidak terlaksana di dalamnya hukum dan syariat Allah, maka Mekah itu dihadapi oleh Nabi dan para sahabat kaum muslimin, sehingga berlakunya Fathul Mekah. Dan lahirlah Makkah dan penghuninya sebagaimana yang kita lihat pada hari ini, yang sebelumnya hidup dalam kegelapan jahiliyah, yang hidup mereka itu jauh menyimpang daripada kehendak dan aturan Allah. Diperjuangkan oleh Rasulullah berhadapan dengan Makkah setelah mana Rasulullah menguasai Madinah, berjuang untuk membebaskan Mekah, berjuang dan terus berjuang. Walaupun hari ini kita berjaya menguasai 2 buah negeri, Kelantan, Terengganu, tapi masih lagi tidak memadai keseluruhan undang-undang dan syariat Allah, tidak dapat kita sempurnakan kerana ia terhalang dengan perlembagaan negara. Parlimen perlu kita kuasai untuk memastikan bahawa Islam dapat disempurnakan, Islam dapat didaulatkan, hukum dan syariat Allah dapat dilaksanakan. Sebab itu perlu kepada kita terus berjuang dan berjihad, melaksanakan segala pendekatan, sama ada di jalan dakwah, tarbiyah dan juga siasah. Mesti kita lalu, mesti kita rempuhi segala halangan-halangan yang berada dalam usaha kita menyempurnakan
usaha dan perjuangan Nabi SAW yang kita sambung pada hari ini. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan tidak kami utuskan kepada setiap umat itu Rasul, melainkan tujuannya ialah untuk menyeru manusia mengabdikan diri kepada Allah dan menjauhkan diri mereka, yakni manusia, daripada segala taghut. Itulah kerja kita, itulah usaha kita, itulah perjuangan kita yang kita sambung, yang mana kita merupakan mata rantai perjuangan para Nabi, para Rasul alaihimussalatu wassalam. Yang perlu untuk sama-sama kita laksanakan dalam kehidupan kita di atas muka bumi. Maka Rasulullah memerangi Makkah, negeri kelahirannya, walaupun di sana ramai kaum keluarga dan sanak saudaranya. Malah walaupun di sana ada rumahnya sendiri, rumah para sahabatnya dan harta benda peninggalan mereka. Sebab sesebuah negara itu belum dianggap menjadi negara Islam kecuali apabila ia patuh dengan ajaran Islam dan menjalankan syariat Islam. Nah, inilah dia Islam itu. Dan beginilah dia. Islam bukan hanya sekadar suatu perkataan yang disebut di lidah sahaja. Bukan pula bererti kelahiran seseorang di dalam sebuah negeri tertentu yang disebut sebagai negeri Islam dan mempunyai logo keislaman. Juga tidak bererti kelahiran seorang ibu bapanya Muslim.